Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempatan masa dan ruang yang diberikan dapat sama-sama kita berjumpa sekali lagi untuk minggu ini dan bagi pihak Golden Circle kita mengalu-alukan rakan-rakan kita yang baru nak mengenali, baru nak berjinak-jinak, baru nak memberi ruang untuk melihat dengan lebih detail tentang potensi yang ada kepada emas. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempatan masa dan ruang yang ada ini dapat sama-sama kita memberi sedikit masa untuk kita lebih fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh seorang anak muda yang saya akan kenalkan nanti. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi meneruskan siri BOP kita dengan kita menampilkan seorang anak muda yang belum lagi sampai umurnya 30 tahun. Saya rasa nanti dia akan perkenalkan. Sekenal saya anak muda ini masih lagi belajar di Universiti Islam Antarabangsa di final year tahun terakhir dan menyertai QM pada Mac 2021. Jadi lebih kurang dalam 7 ke 8 bulan. Sekarang sudah pun bergelar dealer developer di QM dan pernah menjadi ejen ini perunding hartanah berdaftar sejak 2015 hingga 2020. Jadi sebenarnya peluang dan ruang seumpama ini tidak hanya terbuka kepada mereka yang berpengalaman sahaja. Jadi mereka yang penting ada minat, ada kesubuhan, ada fokus, ada matlamat yang nak dicapai, itu adalah merupakan syarat kejayaan yang boleh kita penuhi bersama. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia rakan saya, saudara Muhammad Rosdan Haji Muhammad Sahar yang sudah pun berada di skrin anda masing-masing. Jadi bagi kelancaran majlis kita pada malam ini, saya amat menghargai keprihatinan tuan-tuan dan puan untuk mutekan mic anda, dan jika tuan-tuan mempunyai sebarang persoalan boleh kita letakkan di chat box, ataupun nanti saya yakin dan percaya bahawa anak muda kita ini mampu untuk membuka ruang untuk kita berinteraksi secara langsung dengan saudara Rosdan, dan di hujung siri nanti kita akan ada sharing session yang akan kita menampilkan seorang yang juga pernah terlibat, juga pernah mereka yang telah pun terlibat dengan content metal ini sejak bulan Mac yang lalu. Jadi kita harapkan pembentangan dan juga sharing session ini mampu memberi satu aspirasi dan juga pengalaman baru, seterusnya memberi kemantapan kefahaman kepada tuan-tuan untuk meneruskan apa yang dah kita buat selama ini. Silakan Saudara Rosdan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hayyikum tahiyatil imani wal islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillahi ta'ala. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, sahabat-sahabat pelabur yang saya hormati sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini meluangkan masa bagi sesi BOP pada malam ini. Selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih tuan pengerusi majlis yang saya hormati, Tuan Haji Muhammad Zamri Zakaria, kerana telah memberi saya peluang untuk saya berkongsi pada malam ini berkenaan quantum metal dan seperti sedia maklum di poster how to make 10 times profit with gold. Begitu. Tajuknya pun agak menarik jadi pada malam ini saya akan berkongsilah berkenaan di quantum metal apa yang bagus, apa yang
yang kita boleh dapat manfaat dari quantum metal ini. Jadi seperti yang Tuan Haji Zamri beritahu tadi, ya betul, saya masih lagi belajar di UIA, insya-Allah tahun akhir dan semester akhir lah. Pada semester ini insya-Allah selesailah, doakan. Jadi sebelum ini juga bergiat aktif sebagai real estate agent. Jadi saya telah berkecimpung mungkin agak 5 tahun 5 tahun dalam bidang property. Sejak umur saya 19 tahun saya melibatkan diri dalam property. Ialah sebab minat kan. Disebabkan minat jadi saya ceburkan diri. Walaupun sambil-sambil belajar tu kita cuba-cuba jugalah buat apa yang kita minat kan. Jadi alhamdulillah setelah sebelum belajar saya join property, lepas tu sambil belajar pun masih lagi bergiat. Kemudian lepas tu berhenti sekejap ke Turki sebentar buat program intensif buat hafazan. Jadi lepas tu baru sambung balik degree dan alhamdulillah saya telah diperkenalkan dengan quantum metal ni yang sangat-sangat bagus bagi saya, yang peluang ini terbuka kepada semua. Tak semestinya muda, tak semestinya yang agak berumur, semua orang boleh terlibat. Jadi alhamdulillah saya mula mengenali quantum metal ni sejak bulan Mac baru ni, dan sejak bulan Mac alhamdulillah dari segi pelaburan memang bagus, dan juga ada peluang yang lagi luas sebagai kita boleh jadi konsultan di quantum metal ini, boleh menjana income, pendapatan secara aktif, iaitu dengan mempromosikan dan menjual produk-produk yang ada di quantum metal. Dan di samping itu kita boleh dapat juga passive income commission dalam bentuk commission di quantum metal. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, company yang kita akan perkenalkan adalah quantum metal lah. Jadi izinkan saya share slide sebentar. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh saya tahu tak siapa yang first time pernah dengar tentang quantum metal dan first time join BOP Zoom kita ni? Boleh chat di ruangan chat box boleh untuk tahu jugalah latar belakang tuan-tuan dan puan-puan. Jafri, saya, Tuan Hakim, terima kasih atas respon. Jadi hari malam ni kita akan reveal lah apa itu quantum metal, apa bagusnya di quantum metal, apa peluang pelaburan yang ada, dan juga kita boleh juga menjadi konsultan di quantum metal dari Nurul Jannah Syafri dari Negeri Sembilan. Tuan Syafri, selamat datang. Alright. Jadi sebelum tu saya mohon untuk mute mic supaya kita boleh okey, terima kasih. Alright. Okey, jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang memberi respon tadi yang baru first time dengar dan baru first time mendengarkan BOP kita pada malam ini. Jadi seperti rutinnya, setiap hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, hari Sabtu boleh dikatakan almost setiap hari dalam seminggu tu kita ada BOP. Walaupun bukan dari grup kita ni, grup kita ni dinamakan Golden Circle. Ada juga yang grup Angel Group, ada Golden Phoenix Group, ada Fintech Gold Empire, ada macam-macam lagi. Itu adalah kumpulan lah. Kumpulan yang ada dalam quantum metal yang sama-sama bergerak dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk-produk quantum metal kepada orang ramai. Okey, jadi produk yang kita akan ceritakan pada malam ini adalah quantum, tak lain dan tak bukan adalah quantum metal lah. Jadi quantum metal ini adalah syarikat jual beli emas
jual beli emas, tuan-tuan perlu fahamlah tentang syarikat jual beli emas yang kita akan ceritakan pada malam ini. Jadi seperti tuan-tuan lihat di sini kita nak convert daripada fiat money ni, duit fiat, duit wang kertas kita ni kepada emas. Jadi seperti sedia maklum, wang kertas ni seringkali setiap tahun akan dimamah inflasi dan juga akan susut nilai harga barang naik. Bukan disebabkan harga barang tu naik, disebabkan currency kita yang makin susut nilainya. Makin apa orang kata, makin dimamah inflasi. Jadi kekuatan emas yang ada ini, dia adalah orang putih kata hedge against inflation. Dia kalis inflasi. Jadi tidak perlu saya ceritakan lebih lagi lah tentang kehebatan emas ni tetapi kita nak dengar tentang company ni dulu. Jadi company Quantum Metal ini terletak di Pulau Pinang, di E-Gate 1 Lebuh Tunku Kudin di Gelugur Pulau Pinang ni lah. Jadi tuan-tuan boleh kalau pergi ke Penang, di Jambatan Pulau Pinang tu belah kanan dah keluar dari jambatan tu, maka akan nampaklah bangunan E-Gate ni. Di situlah terletaknya HQ Quantum Metal. Jadi company Quantum Metal ni tuan-tuan dan puan-puan bukan company yang baru. Tapi tuan-tuan mungkin agak kurang jarang dengar lepas tu kita kenapa kita jarang dengar adalah sebab Quantum Metal menjalankan perniagaan secara corporate. Begitu. Jadi kejap. Okey. Company Quantum Metal ni sejak 2012 lagi telah ditubuhkan bukan syarikat yang baru, dan company Quantum Metal juga merupakan trading participant of Bursa Malaysia Islamic Services, dan paid up capitalnya adalah 10 juta RM, 10 million. Kemudian Quantum Metal juga merupakan gold trading system provider. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang My Gold Eye di beberapa bank tempatan di Malaysia menawarkan produk My Gold Eye, simpanan emas tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh simpan saving kita ni bersandarkan emas. Jadi jika ada kenaikan harga emas tu, saving kita akan bertambah lah. Berbeza jika kita simpan saving kita di bank, mungkin di FD adalah beberapa persen, tapi kalau emas secara puratanya setiap tahun 15 ke 25% kenaikan harga emas ni. Jadi sejak 2015 lagi Quantum Metal menjadi sistem provider bank-bank tempatan lah. Kemudian Quantum Metal adalah supplier ke 999 gold bar. Of course trading Quantum Metal trade emas yang high quality lah, emas yang 999. Kemudian syariah advisor kepada Quantum Metal ini adalah Isra Consultancy. Isra Consultancy ini tuan-tuan dan puan-puan adalah syarikat adalah 100% owned by bank negara, merupakan subsidiary bank negara sendiri merupakan pilihan syariah di bawah bank negara yang tubuhkan Isra, dan Isra merupakan syariah advisor kepada Quantum Metal. Okey, di sini saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah pendaftaran syarikat Quantum Metal. Jika kita boleh tengok sejak 2012 lagi Quantum Metal telah ditubuhkan. Kemudian nama-nama shareholder director mereka iaitu Datuk Lim Kong Soon, Tan Eng Fu, Tuan Haji Kamari Zaman dan sebagainya. Okey. Quantum founder ataupun CEO kepada Quantum Metal ni tuan-tuan dan puan adalah Datuk Lim Kong Soon. Datuk Lim Kong Soon ni merupakan otai emas lah. Kalau tanya mana-mana otai emas ni atau otai bos-bos Pokong, Bos Habib memang kenal lah Datuk Lim Kong Soon ni. Kemudian beliau ini merupakan CEO dan juga founder kepada Quantum Metal.
Kemudian chairman kepada Quantum Metal ni tuan-tuan dan puan adalah Haji Kamari Zaman bin Johari. Beliau juga merupakan mantan kepada Director Development Financial and Enterprise Department Bank Negara Malaysia. Dan juga setelah beliau bersara, beliau juga menjadi chairman di Quantum Metal. Beliau juga sekarang chairman untuk Bank Persatuan dan Independent and Non-Executive Director of Pemodalan BSN Berhad. Jadi beliau ini sewaktu di Bank Negara memantau kes-kes money laundering, kes-kes isu-isu scam dan sebagainya. Dan Datuk Lim meletakkan beliau sebagai chairman lah, di mana kombinasi antara Datuk Lim dan Haji Kamari ni sangat-sangat kukuh dan sangat-sangat terpercaya sekali. Kemudian ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Quantum Metal ni merupakan reporting institution under Anti-Money Laundering Act and Anti-Terrorism Financing. Jadi di sini bermaksud segala aktiviti, segala transaksi yang berlaku yang berada di Quantum Metal adalah 100% dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Jadi jika ada isu money laundering atau isu-isu scam, Quantum Metal akan serta-merta dikenakan tindakan oleh Bank Negara lah. Okey, ini penting bagi kita supaya kita tidak terlibat dengan mana-mana isu pelaburan yang tidak sah. Kemudian kita tak nak tertipu. Of course kita akan pilih company yang betul-betul reliable, yang kita boleh percayai. Kemudian Quantum Metal juga merupakan commodity trading participant di Bursa Islamic Service Malaysia. Dan secara tepatnya Quantum Metal berdagang di Bursa Suk Asila, iaitu berdagang komoditi lah di Bursa Suk Asila ni. Okey, jadi kita cerita bab ISRA tuan-tuan dan puan-puan. ISRA ini tuan-tuan dan puan-puan telah ditubuhkan sejak 2008 lagi by the Central Bank of Malaysia, oleh Bank Negara Malaysia. Merupakan Islamic Finance and Sharia Related Research Institution. Dan jika kita lihat ada satu jurnal ni menyebut bahawa 6.2% of global Islamic finance research telah were contributed by ISRA. Jadi besar sumbangan ISRA ni terhadap industri Islamic finance. Jadi jika ada pelajar-pelajar Islamic finance pasti kenal lah siapa ISRA ni. Pelajar Islamic Finance kenal ISRA, kenal AOFI, begitu Okey, so Quantum Metal juga telah mendapat ketiga endorsement pronouncement syariah untuk ketiga produk di Quantum Metal. Pertama adalah GLA ataupun sekarang di rebrand menjadi GAE. Dulu dipanggil Gold Leverage Asset, sekarang dipanggil Gold Asset Enhanced. Jadi ini yang pertama, iaitu GLA. Kemudian GSA. GSA ni lah Gold Storage Account. Gold Storage Account, kemudian Gold Asset Enhanced. Gold Storage Account lah emas simpanan. Kemudian ini emas pajak gadai. GAA pajak gadai. GLA adalah gandaan tuan-tuan. Jadi okey. Sekarang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan business partners kepada Quantum Metal. Jadi kalau kita lihat institusi-institusi besar di sini, antaranya adalah Bank Muamalat, Ar-Rajahi Bank, Afin Bank dan Alliance Bank. Jadi bank-bank di sini tuan-tuan dan puan-puan telah menjual ataupun menjadi ejen kepada Quantum Metal menjual emas. Jadi siapa supplier mereka? Supplier mereka adalah Quantum Metal. Jadi sejak 2015 lagi mereka telah menjalin kerjasama strategik dalam memperdagang emas. Kemudian ICBC pula. ICBC ni adalah Industrial and Commercial Bank of China. Jadi Quantum Metal ni menjadi ejen kepada ICBC menjual Panda Gold Coin China ni.
Jadi kalau tuan-tuan ada yang berminat membeli Panda Goldcoin China, dia bolehlah berurusan dengan Quantum Metal. Dan juga angkasa Koperasi Angkasa dan juga Aku ni ASEAN lah. Kemudian Rahno Tekun ni tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ada beberapa gram di dalam GSA kita ni, di dalam akaun simpanan emas kita ni, dan kita hendak menebus emas fizikal kita, kita bolehlah tebus di Rahno Tekun, salah satu pilihannya. Ataupun jika kita tak nak tebus di Rahno Tekun, kita memilih untuk Quantum Metal sendiri deliver ke rumah kita terus, boleh juga. Tetapi apa kerjasama Rahno Tekun dan Quantum Metal ini, kita boleh tebus emas fizikal kita di Rahno Tekun. Jadi bolehlah ke Rahno Tekun berdekatan, macam saya di Selangor, boleh tebus di Rahno Tekun Shah Alam dan juga Semenyi. Kalau di Kota Baru kalau di Kelantan, tak silap saya di Kota Baru dan Tanah Merah lah. Jadi dua negeri ini saya pernah ada pengalaman, beberapa klien yang pernah tebus di Rahno Tekun. Kemudian ISRA yang tadi baru saya ceritakan, ISRA merupakan panel syariah Quantum Metal yang memberi kelulusan kepatuhan syariah ketiga-tiga produk yang ada di Quantum Metal. Jadi tadi kita sebut bank sahaja, maksudnya kita just appearkan logo saja. Tapi ini adalah agreement bank sendiri dengan pelabur-pelabur mereka meletakkan di gold supplier ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca, gold supplier means Quantum Metal Sdn Bhd or reputable, certified and authorized gold supplier which shall be determined and notified by the bank from time to time. Dan ini adalah agreement Affin Islamik lah. Pertama Affin Bank, kita boleh layari saja di Google sekarang, mudah, kita boleh di hujung jari saja kita boleh dapat maklumat. Jadi yang kedua adalah Alliance Bank. Alliance Bank ni kita boleh lihat juga di baris yang keempat. Saya bacakan tuan-tuan dan puan. The eligible customers is allowed to choose either one unit of the equivalent value of gold or e-gold to be credited into gold storage account by the appointed vendor Quantum Metal Sdn Bhd e-gold supplier. Quantum Metal merupakan e-gold supplier untuk Alliance Bank. Okey, jadi yang ketiga pula adalah bank muamalat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh lihat juga di sini. Jadi yang paling popular sekali sebelum ni skim simpanan emas ni di bank muamalat lah. Macam kawan saya ada juga beberapa orang yang pernah menyimpan emas di bank muamalat ni. Jadi siapakah supplier emas-emas ini di bank Quantum Metal merupakan suppliernya, antara yang keempat-empat bank tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau kita lihat pun sama juga, gold supplier means Quantum Metal Sdn Bhd or a reputable, certified and authorized gold supplier which shall be determined and notified by the bank from time to time. Jadi ini agreement bank sendiri, bukan Quantum Metal punya agreement. Quantum Metal berikan agreement kepada bank ke tidak, tetapi bank sendiri yang membuat agreement kepada investor mereka dan mengatakan bahawa gold supplier adalah Quantum Metal. Jadi yang seterusnya ada press statement dari bank muamalat sendiri. Pada 2017 the banks has successfully telah menjual 374 kilo physical minted gold bars bernilai lebih kurang dalam RM73 juta to its client. Kemudian bank adalah agent of Perth Mint Australia, authorized distributor iaitu Quantum Metal Sdn Bhd for the supply of fineness 999 lah, emas 999. Okey, ini press statement bank muamalat. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Quantum Metal juga telah berdaftar di bawah World Gold Council. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan untuk berdaftar di World Gold Council ini, syarikat-syarikat tersebut haruslah mematuhi ataupun comply dengan standard AOF syariah. Jadi AOF ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah association antarabangsa
yang menaungi keseluruhan produk-produk yang patuh syariah. Keseluruhan apa orang panggil Islamic Finance, AOF ni. Jadi AOF ni yang paling tinggi lah. Macam saya sebut tadi, ISRA adalah di Malaysia saja. ISRA juga apa orang kata organisasi di bawah AOF. Jadi AOF ni terletak di Bahrain, dan jika tidak mematuhi syarat-syarat AOF ni maka tidak boleh listing di sinilah, di Quantum Metal listed di dalam World Gold Council, dan juga bukan calang-calang syarikat boleh listed di World Gold Council lah. Haruslah syarikat itu kukuh dan menjalani perniagaan yang sah. Jadi jika scammer tidak adalah di listed di sini. Okey, kemudian tadi kita cerita bab gold digital, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi gold digital ni adalah backup by physical gold jika kita beli di Quantum Metal ini. Tetapi di mana disimpan? Quantum Metal berurusan dengan pihak ketiga iaitu Brinks. Brinks ini merupakan syarikat peti besi, syarikat penyimpanan, dan semua emas-emas yang disimpan adalah disimpan di Brinks. Jadi Brinks ini jika kita lihat reputasinya telah ditubuhkan sejak 150 tahun lagi. Sejak 150 tahun, sudah 150 tahun dan telah berada di 110 negara dah. Jadi Quantum Metal memilih Brinks ni disebabkan reputasinya, dan segala jika ada apa-apa terjadi di Brinks ini 100% akan diinsurankan oleh syarikat JLT di Lloyd's London. Maknanya jika kita ada 1 kilo emas, jika ada apa-apa terjadi maka 1 kilo lah yang akan diinsurankan. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi tadi kita cerita buat Quantum Metal. Quantum Metal ini pula mereka menjual emas dari mana? Dari Perth Mint, Australia. Jadi bukanlah Quantum Metal sendiri yang melombong, Quantum Metal sendiri yang mint, apa orang kata, upah tukang apa semua, bukan Quantum Metal lah. Tetapi Perth Mint Australia adalah pelombongnya. Kemudian Quantum Metal menjadi distributor kepada Perth Mint. Jadi jika kita lihat dari segi ranking dunia, tuan-tuan dan puan-puan, Perth Mint ini merupakan top 5 in the world, dan dia merupakan syarikat sepenuhnya milik kerajaan Western Australia, dan juga of course high quality and pure bullion gold lah. Jadi emas Perth Mint ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sangat-sangat marketable, sangat-sangat tradable worldwide. Satu dunia ni jika kita ada emas Perth Mint ni, tak usah tanya lagi lah. Maknanya memang emasnya branded, orang kata. Dia ada brandnya. Brand Perth Mint ni antara emas yang branded lah. Berbanding kalau kita bawa emas yang cap ayam yang berasal dari Malaysia ni, mungkin orang tak kenal lagi. Kita bawa emas Pohkong ke emas Habib ke, mungkin mereka tak kenal. Mereka nak kena check dulu apa semua. Jadi jika kita bawa emas Perth Mint ni, sangat-sangat tradable dan ada branding lah di situ. Jadi Quantum Metal merupakan eksklusif distributor di Malaysia. Mereka membawa emas-emas dari Perth Mint ni dan distribute di Malaysia dan menjual emas-emas mereka ni di Malaysia. Jadi ada 5 sebenarnya distributor di Malaysia ini, distributor emas Perth Mint di Malaysia ni, antaranya Quantum Metal dan yang lain-lain ada Nubex apa semua ni. Yang biasa kita dengar adalah Tome Gold, tuan-tuan dan puan-puan. Tome Gold ni juga ambil daripada Perth Mint, tetapi hanya barang kemas sahajalah. Barang kemas, gelang, cincin dan sebagainya. Tetapi Quantum Metal hanya membawa gold bar dan bullion sahaja. Emas jongkong sahajalah, khusus untuk pelaburan. Jadi ini juga ada satu keretakan akhbar, merupakan joint venture business partner, iaitu Angkasa dan Ako bersama Quantum Metal menjalinkan kerjasama, iaitu dengan menubuhkan syarikat Ako Gold, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan boleh layari di Google
type sahaja Aku Gold. Aku Gold ni merupakan bawah angkasa sendiri. Jadi Datuk Fatah yang sebagai Presiden Angkasa Koperasi ini membuat persetujuan jika ada mana-mana koperasi ini ingin melabur di Quantum Metal hendaklah melalui Aku Gold. Jadi begitulah persetujuannya. Jadi tadi kita baru cerita bab company profile, kemudian dari segi kepatuhan syariah, business partner di Quantum Metal. Tetapi sekarang kita ingin menceritakan kepada tuan-tuan dan puan tentang keunikan produk yang ada di Quantum Metal. Jadi kita ke produk yang pertama, iaitu GSA, Gold Storage Account. Jadi ini adalah emas, maknanya simpanan emas. Kita boleh menyimpan emas. Jika kita ada RM RM100,000, kita boleh tukarkan kepada emas. Jadi maknanya kita ada RM100,000, kita boleh tukarkan nilai RM100,000 ni kepada nilai emas. Maknanya ikut berapa gram yang kita boleh dapat lah dengan RM100,000 itu tadi. Tetapi yang membezakan antara Quantum Metal dan syarikat-syarikat di luar sana, markup ataupun membuat keuntungan daripada harga paras, harga emas dunia ni, iaitu London Metal Exchange, lebih dari 25%. Of course, disebabkan emas-emas jewelleries ni, emas-emas barang-barang kemas ni, ada upah desainnya, upah insurans, upah simpan dan sebagainya lah. Ada premium costnya yang agak tinggi. Tetapi di Quantum Metal, jika kita beli di GSA, kita hanya di markup ataupun dikenakan spread hanya 7% sahaja. Di Quantum Metal hanya 7% saja, dan yang paling famous di luar sana adalah Public Gold, tuan-tuan dan puan. Ada nama account gap. Kita boleh menyimpan juga secara digital, tetapi spreadnya adalah 9.5%. Tetapi di sini adalah 7% sahaja. Ada juga yang lebih rendah, tetapi tuan-tuan boleh cari sendiri lah. Mungkin sekarang saya tak tahu berapa perubahan harga dia. Cuma di Quantum Metal hanya dikenakan spread 7% sahaja. Dan ini juga kalau di pasaran antara yang terendah dan termurah lah. Jadi ini untuk GSA. Kemudian yang kedua adalah Gold Convert Account ataupun GCA. Gold Convert Account ni, tuan-tuan dan puan, kita boleh pajakkan emas kita. Jadi emas-emas yang kita ada di GSA itu tadi, iaitu saya ambil contoh 100,000 tadi. 100,000 ini tadi kita boleh pajakkan. Maknanya kita boleh dapatkan cash, tetapi jumlah 100,000 ini sebagai sandaran emas masih ada. Maksudnya begini, tuan-tuan dan puan, kita ada 100,000, kita boleh keluarkan 85% kalau di Quantum Metal. Okey, kita bandingkan dengan pasaran di luar sana, tuan-tuan dan puan. Kalau di luar sana, contohnya yang paling famous sekali adalah Ar-Rahnu Bank Rakyat. Ar-Rahnu Bank Rakyat ni, tuan-tuan dan puan, jika kita pajakkan emas kita, contoh kita ada RM100,000, kita boleh keluarkan mungkin 75 ke 80%, 80%. Cash kita boleh gunakan untuk dibelanjakan, tetapi akan dikenakan upah simpan 9 ke 12%. Ini antara yang termurah di luar sana dan agak popular di kalangan yang minat untuk yang suka pajak emas ni, tuan-tuan dan puan. Jadi 9 ke 12% ini akan dikenakan charge of 100,000 ni tadi, of 100,000 ni tadi. Maknanya 9% dari 100,000 adalah 9,000 lah. Maknanya kita kena bayar RM9,000 upah simpan, ataupun kalau 12% setahun, kita dikenakan 12,000 setahun. Tetapi di Ar-Rahnu Yapim, tuan-tuan dan puan, agak tinggi juga, iaitu 16%. 16% pun dari 100,000 ini tadi. Dan kalau tuan-tuan perasan, di kedai emas pajak gadai yang tulis SSS, yang kedai Cina tu biasanya, kita dikenakan upah simpan ini kadang-kadang ada yang capai 2% sebulan, ataupun
18 ke 30% setahun. Kalau 2% sebulan, setahun dah 24%. Kemudian mereka juga mengenakan kontrak antara 12 ke 18 bulan perlu ditebus. Jika tidak ditebus, maka emas mereka akan dilelong. Okey. Maka untuk emas lelongan ni tuan-tuan dan puan-puan, secara datanya, statistiknya RM1 bilion emas di Malaysia ni dilelong setiap tahun. 1 bilion emas yang dilelong. Tetapi di Quantum Metal mereka membuat pembaharuan dalam produk pajakan ni. Maknanya jika kita ada 100,000 kita boleh pajakkan dan kita boleh dapat 85%. Antara yang tertinggi di Malaysia advance cash ni, iaitu 85%. Kemudian upah simpan hanya 3.5% sahaja setahun berdasarkan 85,000 yang kita keluarkan tadi. Jika di luar sana, kita dikenakan oleh 100,000 ini tadi. Jika di Quantum Metal hanya 85% yang kita keluarkan. Kemudian 3.5% ini tadi juga adalah daily prorate dan juga apa kelebihan di Quantum Metal? Tiada limit masa tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksudnya di sini? Kita boleh pajak sampai bila-bila. Dan apa maksud yang lebih dalam lagi? Apa yang maksud yang tersirat lagi? Maknanya jika kita boleh pajak sampai bila-bila, kita hanya membayar 3.5% setahun. Kemudian jika kenaikan harga emas, contohnya purata setahun 15 ke 25%, kita ambil kira 20% lah. 20% kita ambil unjuran 5 tahun. Maknanya jika 20% tadi berdasarkan 100,000 yang kita ada dalam holding, maknanya kalau 5 tahun dah jadi 100% boleh tampung kita punya advance cash yang kita dah keluarkan tadi ataupun yang kita dah belanjakan tadi. Di situlah menariknya gold convert account ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh pajak sampai bila-bila, maknanya jika dah lebih kita dah boleh tampung dengan emas, kita dah boleh tebus balik dengan kenaikan harga emas itu tadi, maka kita terminate, kemudian kita dah tak perlu bayar lagi lah yang 3.5% setahun itu tadi. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kedua-dua produk tadi, GSA dan GCA pun jika di luar sana kita bandingkan dengan market luar, sudah pun sangat-sangat menarik, sangat-sangat bagus dan kita pun rasa minat untuk sertai dua-dua produk ni kan. Tetapi Quantum Metal menawarkan produk yang lagi bagus, yang sangat-sangat menarik, yang tak ada pun di luar sana. Jika kita lihat GSA dan juga pajakan ni, di luar pun ada. Di GSA kita boleh simpan ni macam-macam platform kita boleh simpan. Boleh simpan di bank ataupun syarikat-syarikat lain ataupun platform investment yang lain. Kemudian untuk GCA pula kita boleh pajakkan di bank rakyat, di Yapim. Tapi Quantum Metal ni lebih rendah lah. Tapi dua-dua produk ni ada di luar sana. Kemudian produk yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang sangat-sangat menarik. Yang tuan-tuan dan puan-puan saya sarankan memang recommended lah. Memang recommended untuk melabur di apa orang kata, di produk yang ketiga ini, iaitu Gold Asset Enhancement ataupun GAE. Gold Asset Enhancement ni tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ada RM1,000, ini saya tunjuk yang minima kita boleh melabur lah. Jadi jika kita ada RM1,000, kita boleh gandakan emas kita ni menjadi RM10,000. Macam mana? Quantum Metal yang memberi financing kepada kita, iaitu 9 unit untuk menjadikan investment kita menjadi RM10,000. Maknanya kita ada 1,000, Quantum Metal bagi financing, bagi pembiayaan kepada kita untuk kita beli RM9,000. Untuk kita dapat RM10,000, Quantum Metal bagi pembiayaan RM9,000 dan kita boleh dapat RM10,000. Okey, syaratnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Quantum Metal dah bagi kita RM9,000 tadi. Kita perlu bayar upah leverage ini tadi, ataupun dalam kaedah Islamiknya upah tawaruk tuan-tuan dan puan-puan, 3.5% of 9,000 yang kita dapat financing. Iaitu lebih kurang dalam RM315 lah.
Ini kita perlu bayar upfront, maka dalam statement kita akan jadilah RM10,000. Okey, kita lihat di sini RM315 ini agak tinggi kalau kita bandingkan dengan modal kita. Modal kita dah 1,000. Kita punya upah yang gandaan 3.5% ini tadi dah 300, dah 30% daripada 1,000 ini tadi. Tapi tuan-tuan kena ingat kita dah ambil yang leverage ini tadi dah yang 10 kali ganda. Jika kenaikan harga emas 20%, jika harga emas naik 20%, 20% ini tadi bukan berdasarkan 1,000 dah. Dia berdasarkan 10,000 yang tuan-tuan dapat gandaan ini tadi. Maknanya jika harga emas naik 20% dari 10,000 dan tuan-tuan boleh dapat RM2,000. Maknanya tuan-tuan punya modal 1,000, 2,000 ni keuntungan tuan-tuan lah. Tapi tuan-tuan ada kos yang tuan-tuan perlu tanggung iaitu RM315 ini. Maknanya ni kalau setahun tuan-tuan tolaklah 2,000 yang tuan-tuan dapat keuntungan ni tadi, tolak dengan 315, tuan-tuan masih lagi dapat RM1,685 bersih. Dan balik dan apa yang kita akan dapat adalah keuntungan 1,600 dan juga RM1,000 ni tadi. Yang kita dapat RM2,685 lah. Jadi secara ringkasnya jika harga emas naik 5%, maka kita dapat keuntungan 50%. Jika harga emas naik 10%, kita akan dapat keuntungan 100%. Jika harga emas naik 20%, kita akan dapat keuntungan 200%. Jadi faktanya tuan-tuan dan puan-puan, jika kita lihat harga emas tahun lepas dari Januari hingga Disember ini, kenaikan harga emas adalah 28%, which make all QM investor earn profit 280%, tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga yang paling terdekat dengan kita, kenaikan harga emas Mac sehingga Mei ni. Ini yang saya alami lah. Saya pun join bulan Mac, awal bulan Mac, membuat pelaburan di situ, dan pada Mei dan Jun, Mei sehingga Jun ini, QM investor boleh dapat kenaikan harga emas 4 ke 8%, di mana all investors boleh dapat 40 ke 80%. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang sangat-sangat bagus dan highly recommended lah untuk kita gandakan keuntungan kita dalam emas. Kemudian ini contohnya jika kita ada RM10,000, kita akan dapat gandaan RM90,000 dan investment kita akan jadi RM100,000. Sama juga ikut kemampuan kita, dan juga ini contoh kalau RM100,000. RM100,000 kita akan digandakan jadi RM1 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau kita nak jadi jutawan, kalau di Quantum Metal ni RM100,000 kita ada tambah dengan 31,000, maka kita dah ada 1 juta dah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita boleh nikmati pelaburan yang bernilai RM1 juta, macam tu. Okey, jadi ini saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan graf emas, graf emas selama 24 tahun, dari 1996 sehingga tahun 2020. Kenaikan harga emas ni tuan-tuan dan puan-puan adalah 607%. Maksudnya jikalau kita puratakan setahun, kenaikannya 25%. Okey, ini tahun lepas, di mana pada waktu COVID ini memang agak melonjak harga emas naik. Kalau secara spesifiknya, harga emas pada waktu itu 1 gram RM285. Jadi kalau sekarang ni lebih kurang dalam RM239. Almost RM240 lah. Jadi di situ sejarah membuktikan lah harga emas ini sentiasa naik walaupun dia ada turun-turunnya, tetapi jika dia pernah capai harga yang dia pernah capai ni, harga emas dia mesti lebih tinggi daripada apa yang dia pernah capai. Okey, begitu. Okey, ini antara testimoni lah. Antara testimoni pelaburan-pelaburan investor. Jadi kalau kita lihat beliau ni melabur pada 4.3 satu unit iaitu $250 dan jual pada 18 Mei. Lebih kurang dalam 75 hari mendapat keuntungan
58% tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang kedua ini pula beli lebih kurang sama 5 Mac. 5 Mac yang ni 4 Mac. Modal pun 1 unit juga, tetapi jual pada 1 Jun. 1 Jun ni harga paling tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Tahun ni harga paling tinggi, di mana beliau ni membuat profit 99% dalam masa 88 hari saja. Sebenarnya harga emas naik 9% saja ataupun 10% saja. Tetapi dengan konsep gandaan itu tadi, kita boleh dapat keuntungan sehingga 100% sebab 10 kali ganda kan. Jadi begitu. Ini pun satu lagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Beli pada 4 bulan 3 dengan modal RM4,000, lebih kurang dalam 3 unit lah tuan-tuan dan puan-puan. 3 unit, kemudian pada 22 bulan 5, kenaikan harga emas ini lebih kurang dalam 5%. Di mana dia dah buat untung lebih kurang dalam 50%. Dalam masa 75 hari sahaja. Dan ini contoh pelabur yang ada capital yang besar lah. Beliau melaburkan RM 1 juta, kemudian dapat pada bulan 15 Mei 2020 dan jual pada 24 bulan 12 2020. Jual beliau dapat 2 juta, di mana profit beliau ni setelah tolak dengan cost financing, cost yang 3.5% itu tadi, beliau mendapat 85% dalam masa 7 bulan 11 hari sahaja. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum itu saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sedikit sedutan rakaman TV Al-Hijrah dari ISRA sendiri, di mana beliau salah seorang panel syariah ISRA sendiri yang memberikan penjelasan tentang produk-produk di quantum metal. Jadi mari kita sama-sama dengarkan. Mengenai quantum metal ni. Mungkin Dr. Bat boleh secara ringkas memberitahu apakah ciri-ciri khas yang ada dalam pelaburan emas patuh syariah oleh quantum metal ini? Dalam quantum metal, antara ciri utama yang dimiliki oleh produk-produk yang ditawarkan oleh quantum metal, dia melibatkan emas fizikal yang sebenar. Maksudnya bila mana seorang peserta ataupun pelabur melabur dalam produk-produk QM, dia sebenarnya memiliki certain amount of gold. Dia ada memiliki gold yang sebenar yang boleh diambil bila-bila masa sahaja yang dia mahu, dan emas-emas ini disimpan di dalam tempat-tempat simpanan vault yang certified, yang diakui, dan dia pula di cover ataupun dilindungi oleh insurans dan takaful dan sebagainya, menyebabkan dari sudut keselamatan emasnya sangat-sangat terjamin insya-Allah. Dan yang kedua kita tengok QM sebagai orang panggil operator kepada pelaburan ini, dia bukan setakat mengajak orang supaya memiliki emas melalui GSA tadi, Gold Storage Account, dia juga menyediakan ekosistem. Dia ada GSA untuk memiliki emas, dia ada GLA, Gold Leverage Account, untuk memberi pembiayaan orang supaya boleh beli emas. Dan dia juga ada GAA, Gold Advance Account, yang mana bila orang tu ada emas, dia boleh mendapatkan pembiayaan yang mana dia pembiayaan ini di back ataupun di cover oleh emas yang dimiliki tadi. Maka emas tadi memberikan kepada dia kuasa beli untuk berbelanja dan sebagainya. Maka kita kata QM sebagai pelabur ataupun sebagai operator pelaburan ni, yang paling utama dia melibatkan fizikal emas yang sebenar, dan dia juga menyediakan ekosistem untuk orang sama ada masuk untuk membeli emas ataupun memberi pembiayaan untuk orang memiliki emas. Ada orang yang memberi. Jadi kita lihat satu lagi tuan-tuan. Pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari ISRA Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink pelaburan yang Okey, tadi kita baru saksikan sedikit sedutan rakaman TV Al-Hijrah. Jadi tuan-tuan boleh juga lihat yang
versi penuhnya di YouTube ataupun Facebook TV Al-Hijrah sendiri. Dan kemudian saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan cara kita monitor ataupun cara kita nak trade dalam quantum metal ini. Jadi ini saya tunjukkan contoh akaun saya tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita ada akaun di quantum metal, maka macam ni lah macam mana kita monitor. Jadi first kali saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan summary pelaburan yang ada di sini. Jadi first kali adalah GSA, iaitu Gold Storage Account. Kita boleh lihat first dia ada bagi tahu beratnya lebih kurang dalam 4.8 gram. Ini emas simpanan. Kemudian value-nya sekarang adalah RM1,162. Jadi jika ada kenaikan harga emas ni berdasarkan berapa gram yang kita ada, kenaikan harga emas itu akan berubahlah di sini mengikut nilainya sekarang berapa. Jadi nilai sekarang adalah RM1,162. Kemudian kita perhatikan di GAE 10X tuan-tuan. Di GAE 10X ni kita boleh lihat ada 426 gram. 426 gram ataupun nilai emasnya lebih kurang dalam RM102,000. Kalau saya tunjuk dekat kawan-kawan saya ni, saya punya statement ni, dia kata, banyaknya duit kau dan 102,000. Tetapi bukan 100,000. Tetapi saya labur hanya RM10,000. RM10,000 digandakan 10 kali ganda jadi RM100,000. Maknanya jika harga emas naik, harga emas naik bukan berdasarkan 10,000 dah, dia berdasarkan 100,000. Ataupun jika harga emas naik bukan berdasarkan 42.6 gram, tetapi berdasarkan 426 gram. Kemudian yang bawah ini adalah pajakan lah, ataupun GCA kita panggil. GCA ni amount yang saya dah pajakkan. Kemudian saya boleh dapat apa orang kata tadi, pembiayaan, dan kita boleh berbelanja lah. Macam yang Tuan Bat tadi yang baru bagi tahu tadi di sedutan rakaman tadi, quantum metal memberi kita kuasa beli untuk berbelanja. Jadi jika harga emas naik nanti, harga emas boleh tebus balik, boleh gantikan balik wang pembelanjaan kita itu tadi. Kemudian di sini jika tuan-tuan sudah pun membuka akaun, kita boleh lihat di kolom-kolom yang ada di sini GSA, GCA dan GAE. Di GSA ini of course kita boleh beli, kita boleh buy gold, kita boleh sell gold, kita boleh beli bila-bila masa, kita boleh jual bila-bila masa. Tapi kalau kita jual Sabtu dan Ahad, maka hari Isnin baru diproses lah. Kemudian kita boleh buat physical withdrawal dan kita boleh transfer sesama quantum metal user jika kita ada akaun sesama kita ni, kita boleh transfer gram emas kepada mereka dengan hanya menulis type gold storage account ni. Setiap user akan dapat GSA account number masing-masing dan kita boleh transfer ke sesiapa. Kemudian GCA ini kalau kita nak buat pajakan, kalau kita nak buat pajak gadai, jadi berapa amount yang kita ada dalam GSA, 85% dari 1,000 ini tadilah yang kita boleh pajakkan. Contohnya, jika kita request GC di sini kita request ni gold convert lah. Tadi kita ada kita lihat tadi kita ada RM1,161. Jadi berapa yang kita boleh pajakkan? Hanya RM1,045 sahaja. Ataupun 85% dari kita punya simpanan lah. Jadi kalau saya nak pajakkan 1,045 pun boleh. Kalau saya nak pajakkan sikit-sikit pun boleh. Saya nak pajakkan 500 dulu ke macam tu boleh. Kemudian ini GAE tuan-tuan dan puan-puan. GAE adalah yang gandaan itu tadi. Jika kita lihat di sini kita boleh lihat pelaburan kita, kemudian cara membeli. Untuk kita beli di sini purchase GAE, dan juga akaun yang kita pernah terminate akan di listing di sinilah. First kita lihat pada kita punya statement dalam GAE. Di dalam GAE ni tuan-tuan dan puan-puan, tiada kontrak, maknanya kita boleh beli dan kita boleh jual pada bila-bila masa. Tetapi make sure kita dah untung lah. Macam mana kita nak monitor sama ada kita dah untung ke belum? Kita perlu
perhatikan di kolom net cash out ini tuan-tuan dan puan-puan. Initial investment adalah modal kita, iaitu 500 USD, 500 USD ni 2 unit lah kalau 500 USD ni, dan 750 USD. Tetapi cara untuk kita lihat sama ada kita dah untung ataupun belum, kita kena lihat di sini net cash out ini lebih tinggi dari initial investment. Maknanya jika di sini saya nak terminate boleh lah. Jadi kalau 2 unit di sini tuan-tuan dan puan-puan, satu unit lebih kurang dalam RM1,350 ataupun kurang lebih ikut currency semasa. Kemudian kalau 2 unit lebih kurang dalam RM2,700 lah. Jadi kalau saya nak terminate sekarang tuan-tuan dan puan, saya klik action, saya klik termination, dan di sini saya klik 2 unit, saya submit, maka saya akan dapat amount lebih kurang dalam RM2,877, lebih kurang dalam RM170 yang saya dah untung lah. Jadi kalau saya nak jual sekarang pun boleh, tapi saya tak nak jual lagi. Maknanya di situ cara kita nak terminate. Kemudian tuan-tuan perhatikan dekat kolom yang kedua ini tadi. Sama juga, amount yang sama, 2 unit juga. Tetapi kalau saya terminate sekarang, saya akan rugi. Macam mana? Okay, kita cuba klik action dulu. Klik action, klik termination. Kita klik 2 unit. Kita klik submit. Nampak? Saya hanya akan dapat 2,300 sahaja. Padahal modal untuk 2 unit lebih kurang dalam 2,700. Ini saya dah rugi RM400. Dia pun bagi tahu warning, you are terminate at a loss position. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak terminate yang rugi ni boleh. Tapi saya rugilah. Maka saya tunggu harga emas naik. Gitu tuan-tuan. Okey. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Saya serahkan semula kepada tuan moderator kita, Tuan Haji Zamri. Terima kasih Rusdan. Ada soalan yang dah pun di chatbox kita ni daripada Cik Safri daripada Negeri Sembilan. Kalau akaun JE kita boleh pajak juga. Contoh kita ada 100k invest jadi 1 juta, bolehkah kita dapat pajak 85k juga? Dan silakan. Tidak boleh sebab di JAE kita terikat dengan pelaburan kita, dengan pelaburan gandaan tuan-tuan, Tuan Syafri. Maknanya jika kita labur 100,000, kita perlu tunggu harga emas naik lebih dari harga yang kita beli dahulu baru kita boleh pajakkan. Maknanya kita kena terminate dahulu akaun kita di JAE. Kalau kita nak buat pajakan RM 100,000 itu tadi. Maknanya jika kita beli JAE dan kita pajakkan tak boleh sebab kita terikat dengan pelaburan di sini. Jadi caranya kita kena terminate dahulu akaun kita di sini, baru kita ada dalam GSA itu tadi. Kita lihat dari dalam GSA ni tadi baru kita boleh buat pajakan gitu. Okey, terima kasih. Next soalan daripada Puan Ros, bagaimana kalau selepas saya beli harga emas makin turun? Ini yang sesuatu yang mak merisaukan Puan Ros. Silakan Dan. Okey, tadi pun saya terlepas bab ini. Okey, tadi kita cerita kalau harga emas naik sahaja kalau harga emas naik sahaja daripada kalau harga emas naik 20% daripada 100,000. Kalau naik 10% pun dari 100,000. Bagaimana jika harga emas turun ni tuan-tuan dan puan-puan? Jika harga emas turun 10% juga berdasarkan 100,000. Maknanya akaun kita dah loss lah. Memang 100% dah loss lah. Sebab 10% dari 100,000 adalah 10,000. Maknanya kita dah loss 10,000 di sini. 10,000 modal kita dan 10,000 modal kita dan pelaburan kita pun dah loss 100%. Maknanya dah tak ada apa-apa lah. Cuma baki upah simpan yang ada di sini lah. Kemudian kalau turun 20% pun kita dah lost 200%. Tetapi di quantum metal tuan-tuan dan puan-puan, yang bagusnya kita tidak dikenakan apa-apa margin call ataupun kita kena top up. Kalau di share market ataupun kripto sekarang banyak, kripto di forex dan sebagainya, kalau kita apa-apa situasi itu turun, harga itu turun,
maka kita perlu top up. Tapi di quantum metal kita tidak perlu top up. Kita hanya perlu hold sehingga harga emas naik nanti. Begitu ya. Terima kasih Puan Ros atas soalan tadi. Ada soalan lagi Dan, berapa tinggi net cash out untuk cover fee dan dikira untung berbanding initial investment? Berapa tinggi cash out untuk cover fees dan dikira untung berbanding initial investment? Okey. Kalau kita lihat di JAE ni tuan-tuan dan puan, saya tak share screen lagi. Tadi tak nampak saya punya ni, saya punya slide. Badan boleh share sekali lagi. Maaf. Okey, saya jawab soalan yang tadi, soalan yang Puan Ros tadi. Okey, tadi kita cerita kalau harga emas naik. Kalau harga emas naik 10%, 10% bukan berdasarkan 10,000 dia berdasarkan 100,000. Maknanya kita dah loss 100%. Sama juga kalau 20% kita dah loss 200%. Tetapi di quantum metal kita tidak dikenakan margin call ataupun force sell. Kita hanya perlu hold sehingga harga emas naik semula. Okey, begitu. Itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua tentang berapa net nak kena tunggu net cash out ni. Okey. Untuk net cash out ini, cara untuk kita kira adalah kita cari calculator sebentar. Okey, kalau kita lihat kita ada difference lebih kurang dalam $48, iaitu 48 bahagi dengan modal kita iaitu 500 kali dengan 100. Kita dah untung lebih kurang dalam 9.6%. Kalau di sini lebih kurang dalam 10% dah. Lebih kurang dalam 10%. Tetapi jika harga emas, jika di net cash out ni hanya untung $5 sahaja. $5 sahaja, tuan-tuan perlu ingat, tuan-tuan ada kos yang tuan-tuan perlu bayar, iaitu di management fee refund ini. Di management fee refund ni setiap hari akan ditolak. Maknanya yang 3.5% itu tadi adalah daily prorate. Maknanya selama mana yang kita labur, sebanyak itulah yang kita perlu tanggung kosnya. Tetapi kalau kita nak terminate sekarang, amount yang kita akan dapat adalah $143 bersamaan dengan net cash out, tambah dengan net cash out. Tambah dengan net cash out, inilah amount yang kita akan dapat dalam bank account kita nanti. Okey, maknanya untuk jawapan yang tadi itu, untuk soalan yang tadi, jawapannya at least kita tunggulah net cash out ni dah untung 10% ke atas. Kalau dah 10% ke atas, maknanya kita dah berbaloi lah untuk kita terminate. Tetapi kalau kurang dari 10%, kita perlu ingat kita ada amount yang kita ada cost yang kita perlu bayar di sini. Okey, begitu. Dan Rosdan dah jawab ke yang Cik Ishak tadi? Termasuk sekali Dah okey. Cik Hairul ni sama ada soalan ataupun penerangan Cik Hairul. Kalau request GCA Gold convert to GCA MBB, silap. Cik, saya silap. Okay, no problem. Okay. Tak ada masalah. Ada yang lain-lain? Kita jangan kalau boleh kita jangan berhenti untuk belajar. Sebab ada satu pepatah menyebut kita jangan berhenti untuk belajar sebab dunia tidak pernah berhenti untuk mengajar kita. So, belajar dan mengajar itu adalah satu lumrah, satu keperluan, satu sunnah yang kita kena dalami. Jadi walaupun kita belajar daripada seorang anak muda, masih single dan juga masih lagi belajar, tapi disebabkan ilmu, pengalaman, involvement dan juga participation Rosdan di dalam QM ini mungkin melebihi masa dan juga pengalamannya. So kita belajar daripada orang muda untuk kita pergi dengan lebih jauh, insya-Allah. Silakan, ada soalan lain? Assalamualaikum. Salam. Puan Nurmala. Puan Nurmala ya. Saya sangat baru dalam bidang ini, saya tak tahu banyak perkara lah. Jadi bakal soalan saya nampak agak bodoh. Okey, sekarang ni katakan kita melabur RM1,000. Anda beritahu bahawa QM akan top up RM9,000. Kan begitu ke? So saya salah faham. Betul. Okey, jadi macam mana kita sebagai investor ni menyelesaikan RM9,000 itu hanyalah
pinjaman yang diberikan oleh QM kan untuk top up atas kita. So di mana kita membayar 9,000 tu? Okey. Okey, terima kasih Puan Nurmala. Saya jawab sebentar. Okey, dari untuk yang bagaimana kita membayar 9,000 itu tadi Okey, kita lihat di sini. Quantum Metal memberikan kita facility, iaitu memberikan kita pembiayaan. Iaitu kalau kita melabur 1,000 ini, kita akan dapat financing lebih kurang dalam RM9,000. Maknanya di sini menjadikan RM10,000. Okey. Jika harga emas naik 5% katakan. 5% dari 10,000 adalah 5% dari 10,000 adalah 500. Dia akan jadi RM10,500. Okey. Macam mana kita nak membayar semula 9,000 itu tadi Apabila kita buat termination, Quantum Metal akan ambil semula 9,000 yang dia bagi financing. Kemudian 500 profit bersih kita akan dimasukkan dalam bank account dan modal kita RM1,000 akan dikembalikan. Maknanya kita akan dapat 1,500 lah. 9,000 Quantum Metal akan ambil semula. Itu ataupun istilahnya kita membayar semula lah 9,000 itu tadi. Begitu. Okey. Macam mana Puan Nurmala harap menjawab Untuk mana 9,000 tu hanya diambil apabila kita minit lah. Terminit mana kita tak usah dalam melabur lah. Betul, apabila kita terminit. Oh, jadi mana selagi kita tak terminit, lagi tu kita tak bayar lagi lah 9,000 tu. Betul Puan Nurmala. Begitu. Betul. Okey, baik. Terima kasih. Okey Puan Nurmala, boleh ya? Baik. Boleh. Terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan lagi daripada Cik Hakim, Cik Muhammad Hakim. Bagaimana kita nak tahu emas tu boleh naik nilainya? Dan Cik Safri, soalan kedua Cik Safri adalah komisen dapat tiap-tiap bulan ataupun macam mana ni Rosdan? Saya rasa itu kehendak soalan Cik Safri. Okey, saya jawab soalan dulu. Yang dari Tuan Muhammad Hakim, bagaimana kita nak tahu emas itu boleh naik nilainya? Pertama, kita perlu tahu dari segi fundamentalnya. Emas ini merupakan aset yang paling menilai dan dia natural and limited resource satu dunia ini, dan dia aset yang sangat menilai lah berbanding komoditi-komoditi yang lain. Emas ni antara yang sangat-sangat bernilai. Dan untuk kita tahu sama ada boleh naik nilainya, ada analisa fundamental dan juga ada analisa teknikal. Analisa teknikal ni kita boleh tahu bila harga emas akan naik dan sebagainya. Dan kita pun perlu tahulah yang bahawa harga emas ni sepanjang zaman akan naik nilainya. Jadi untuk pelabur-pelabur di Quantum Metal ni, jika kita tidak yakin dengan kenaikan harga emas, maka di sini bukanlah tempat kita untuk melabur. Kita boleh masuk dalam pelaburan yang lain. Tetapi bagi saya emas ini sentiasa akan ada kenaikan lah. Dan juga kita dapat fasiliti gandaan ini, kita boleh gandakan kita punya pelaburan. Maka kenapa tidak kita buat macam tu Saya harap menjawablah. Mungkin ada yang nak bagi tambahan untuk soalan Tuan Hakim ni. Kemudian untuk dari Tuan Syafri komisen dapat bulan. Mungkin soalan Tuan Syafri ni adakah komisen yang kita akan dapat tu bulanan ataupun harian, begitu Tuan Haji. Maka di Quantum Metal ini setiap kali ada pembelian di bawah link kita, on the spot Quantum Metal akan bayar. Maknanya bukan harian, bukan bulanan lah. Kadang-kadang kalau setiap minit orang beli, setiap minit itulah kita boleh dapat komisen kita. Tetapi cara Quantum Metal membayar komisen, Quantum Metal akan transfer USD dalam kita punya account. Saya tunjukkan contohlah. Sekejap. Okey, caranya seperti di sini tuan-tuan Okey, kalau kita lihat ni ada payout due. Jadi payout due inilah beberapa amount yang Quantum Metal bayar komisen setiap kali ada orang membeli. Jadi kalau saya lihat di view statement,
Ini baru bulan baru bulan 11 baru ada 3 orang beli. Ini saya lihat, saya search di sini sejak daripada bulan 9. Maknanya on the spot. Jika ada customer beli, kita akan dapat kredit di sini dalam US dollar. Ni ada beberapa rekod lah. Kemudian cara kita convert daripada payout due kita ni, kita perlu membeli emas dahulu. Quantum Metal buat begitu ya, kita beli emas. Kemudian Cik Abdul Ghani kalau tolong mute-kan, terima kasih. Okey, terima kasih. Kemudian di sinilah terletaknya komisen kita dalam bentuk emas. Tapi kalau kita nak cairkan dalam bentuk cash, kita sell gold sajalah. Kita sell gold dalam masa sehari. Quantum Metal akan transfer ke dalam bank account kita. Tapi di sini diberitahu lebih kurang dalam 1 ke 5 hari. Biasanya kalau kita jual pada pagi hari, petang dah dapat. Kita jual petang, besok pagi ke tengah hari dah dapat transfer tadilah, transfer account tersebut. Okey, begitu. Soalan daripada Puan Mastura, ni soalan bagus ni. Boleh tak kita biarkan modal kita yang 1K tu sehingga emas naik 20%? Dia menarik soalan ni. Silakan dah. Macam mana tu Tuan Haji? Boleh tak kita biarkan modal kita yang 1K tu sehingga emas naik 20%? Boleh? Kenapa tidak boleh? Memang boleh. Maknanya kita boleh biar sampai bila-bila. Oh, kejap saya. Okey. Maknanya kalau yang 1K ni tadi kita nak dia ikut situasi tuan puan melabur di mana. Kalau di GSA, jika harga emas naik 20%, 20% daripada 1000 sajalah. 20% dari 1000 puan dapatlah RM200. Tetapi kalau di GAE, jika di GAE harga emas naik 20%, 20% adalah dari 10,000. 10,000, 20% dari 10,000 maknanya RM2,000. Puan ada 1,000, puan boleh dapat profit 2,000 pula nanti. Begitu. Kemudian dari Tuan Hairul, kalau request GCA ada 2 pilihan, gold convert to GCA, kemudian MBB account number MYR. Apa maksud? Jelaskan 2 pilihan itu. Okey. Kalau untuk GCA ni ada 2 pilihan bila kita nak buat pajakan Tuan Hairul. Apabila kita nak buat pajakan, kita boleh pilih sama ada kita nak masukkan dalam bank account terus ataupun floating di GCA. Macam saya, tujuan saya pajakan kerana saya nak pakai duit. Tapi ada juga yang memilih untuk biarkan saja macam wallet lah. Maknanya kita boleh buat macam wallet duit kita itu tadi yang 85% itu tadi. Kemudian dari wallet ini kita boleh beli GSA semula dan kita boleh beli GAE semula. Maknanya dia tak masuk ke dalam bank account kita lah. Kita ada option untuk kita beli GAE menggunakan GCA ataupun beli GSA menggunakan amount ada yang floating di GCA itu tadi. Ataupun kita boleh transfer menggunakan GCA yang ada dalam yang 85% yang kita dah keluarkan itu tadi. Itu optionnya. Tapi saya tak pernah buat macam tu sebab cash yang saya pajakkan adalah untuk perbelanjaan sendirilah. Okey, begitu. Terima kasih Tuan Hairul. Terima kasih semua. Ada lagi soalan? Ataupun nak bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan Saudara Rosdan? Silakan, tuan-tuan. Silakan. Tanya lagi dia Encik. Silakan Puan Amala. Malah. Tak faham ni lah. Okey, sekarang ni kalau kita ada dah 10,000 lah. Kita ada dah 10,000 dalam akaun kita. Jadi sekarang ni kalau kita kena keuntungan, kita kena tengok lah harga tu naik, harga emas naik, masa tu kita jual. Betul. Gitu ke maksudnya? Betul. Betul Tuan. Betul Puan. Berapa kali dalam sehari kena tengok harga ni? Aduh. Okey. Jadi macam ni Puan Amala sebab banyak kerja lain kan. Betul. Jadi sebenarnya itulah gunanya kita create group dan support group WhatsApp, Telegram dan sebagainya
untuk kita mengetahui harga emas. Kita ni tak ada masa kadang-kadang. Kadang kita tak ada masa kita nak tahu harga emas ni sekarang berapa. Macam saya ni hari-hari dah tengok harga emas. Tak adalah setiap jam. Tapi harga emas ni setiap saat akan berubah. Mengikut faktor ekonomi dan macam-macam faktor dan pelbagai faktor lain. Tapi kalau kita lihat di sini harga emas sekarang adalah 238.98 sen per gram. Kita layari di goldprice.org. Kita Google saja. Kita klik ringgit dan juga gram. Kita dapatlah berapa harga emas per gram sekarang. Jadi sebelum ni kita beli emas fizikal, barang kemas apa semua ni, kita pernah tak cek harga emas sekarang semasa ni berapa? Kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi dekat kedai emas, tuan-tuan pun tak tahu dia jual harga RM300, padahal sekarang ni harga emas RM240 je. Maknanya kita kalau kita tahu benda ni, kita tahu berapa yang mereka markup. Macam tu. Tapi saya berikan sedikitlah pencerahan tentang harga emas buat Puan Normala dan sahabat-sahabat kita di sini. Kalau kita lihat harga emas sekarang berbanding yang lepas-lepas ini, harga emas sekarang kalau tuan-tuan lihat macam saya punya yang dah ada untung tu, kita lihat, okey, harga emas naik lebih kurang dalam 4%. Okey, perlu tuan-tuan ingat, perlu tuan-tuan tahu, jika kita melabur di GAE 10X, kita dikenakan markup iaitu sebanyak 3% ataupun spread 3%. Jadi jika harga emas naik 5%, kita perlu tolak dahulu 3%, maka kita dah ada untung 2%. 2% ni kali pula dengan 10, sebab itu kita dapat 20%. Macam yang saya punya investment tadi, yang saya dah untung tadi, saya untung 10%, betul? 10% sebab apa? Sebab harga emas naik 4%. Ini yang real ni saya tunjuk. Maknanya saya beli pada waktu betul-betul turun ni, alhamdulillah. Alhamdulillah pada masa tu pukul 1.44 pagi 1.44 pagi tu harga emas jatuh. Jadi saya pun buat pembelian, maka saya dah untung 10%. Sebab apa? Sebab 4% tolak dengan markup 3%. Saya ada baki lebih kurang dalam 1%. 1 kali 10, sebab tu saya ada untung dalam 10%. Jadi tak perlu kita nak monitor hari-hari harga emas ni sebenarnya. Sebab harga emas ni antara komoditi yang boring, maknanya slow, tetapi dia ada appreciation-nya. Kalau kita nak betul-betul cepat untung, kita melabur di kripto, melabur di stock exchange dan sebagainya. Itu orang buat untung 30% sehari pun ada. Maknanya kalau nak, dan biasanya orang yang cari makan harian lah buat begitu dalam stock exchange. Tapi kita tak ada kepakaran membuat trading begitu, maka di sinilah tempat yang paling sesuai, sebab emas itu dia merupakan safe haven. Dia merupakan safe haven di mana dia boleh selamatkan simpanan kita ataupun duit kita dari dimamah inflasi. Jadi kita tukarkan kepada gold lah. Kita tukarkan kepada emas lah untuk kita dapatkan appreciation of gold of price gitu kan. Okey, begitu. Jadi kita boleh, kalau nak tahu harga emas hari-hari, di dalam grup Telegram kita akan ambil hari-hari harga emas lah. Dan biasanya kalau harga emas tengah turun tu, kita akan bagi tahu, dan waktu tu memang sangat sesuai untuk membeli lah. Dan kalau dah naik macam ni, kalau kita lihat berapa persen baru ni harga emas naik, lebih kurang dalam sebulan saja. Saya pun ada buat termination pada waktu ni. Waktu tu saya beli pada paras ni, saya jual pada paras ni, iaitu 5.2%. Tolak 3%, saya dah untung 20%. Saya pun ada bagi tahu lah, kalau nak jual boleh jual sekarang. Okey, begitu. Okey. Terima kasih Puan Normala. Terima kasih Puan Normala. Yang juga yang lain, silakan kalau ada lagi. Dari Tuan Syafri ni. Beli di QM boleh park ke macam beli dalam forex? Boleh QM boleh park ke, maksudnya saya tak faham. Saya pun tak pernah terlibat dalam forex. Park macam mana Tuan Syafri, boleh bagi pencerahan? Mohon share link untuk, okey saya share sekarang.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, maksud saya tu kalau kita nak beli, macam Tuan tadi kan Tuan kata beli pukul 1 pagi. Yalah, kita tak mungkin jaga 1 pagi. Tapi kalau kita buat macam dalam forex, kata kita target kalau kau turun harga 1.74, saya beli dekat 1.74. Jadi kita park ada dalam QM. Macam tu boleh ya? Oh, kalau di quantum metal tak ada ekosistem yang macam tu Tuan, sebab kita memang kita terus beli pada waktu tu, pada harga waktu tu juga. Kita tak boleh set macam kita set harga turun macam ni, kita beli harga tu, tak boleh. Okey, terima kasih. Sebab dia bukan, dia tidak consider sebagai live gold trading lah. Sebab dia kira physical gold trading kan dalam quantum metal. Jadi disebabkan itu dia perlu patuhi terma-terma berikut lah. Macam tu. Terima kasih Cik Ishak. Abdul Muttalib juga share install app QM Gold. Senang nak monitor harga emas. Ini mungkin boleh membantu rakan-rakan kita untuk nak melihat. Memang kita tak akan ada masa yang cukup setiap hari sebab kita juga ada buat kerja lain. Tetapi melalui facilitator yang ada di dalam grup, mungkin kita mempunyai rakan-rakan yang boleh membantu kita tu, insya-Allah urusan ni akan menjadi lebih mudah. Itu sesuatu yang soalan dan juga pertanyaan boleh mengujakan yang mampu untuk memberi gambaran kepada kita bagaimana kita mampu untuk melipat gandakan keuntungan melalui emas di QM. Yang lain silakan kalau ada lagi. Silakan. Ni nampak Tuan Haji Saha dah bersedia So, kalau ni mungkin kita pergi ke sesi sebelum kita end session kita pada malam ini, iaitu sharing session yang akan kongsikan oleh Tuan Haji Muhammad Saha Mahdin. Tuan Haji Saha ini terlibat dengan QM sejak bulan Mac 2021. Beliau adalah merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia di PIM. Lebih 30 tahun terlibat dalam bidang hartanah. Jadi pengalamannya amat luas. Jadi juga terlibat dengan beberapa NGO termasuk dengan menjadi lembaga pengarah di beberapa universiti tempatan. Silakan Tuan Haji Saha untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, bersukan malam ni ya. Malam ni saya dari Gelanggang Badminton. Live. Silakan. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah pada semua yang hadir pada malam ni dalam sesi perkongsian pengalaman. Saya ucap tahniah pada saudara Rusdan yang dapat memberikan satu perkongsian pengalaman beliau sepanjang terlibat lebih kurang hampir 8 bulan ataupun 7 bulan dalam quantum metal ni. Jadi saya sendiri memanglah orang kata apa, sebagai ahli usahawan, kita sentiasa mencari peluang ataupun alternatif perniagaan yang sesuai, dan kita berada dalam zaman cabaran yang sangat kuat dengan menghadapi isu pandemik COVID kita yang menjangkau hampir 2 tahun ini. Jadi alhamdulillah saya ditemui dengan satu platform perniagaan ataupun bisnes yang sangat menarik dan luar biasa yang telah saya sertai, dan alhamdulillah telah memberikan pulangan yang lumayan kepada diri saya, keluarga saya dan juga sahabat-sahabat saya yang telah menyertai seawal bulan Mac ataupun April tahun ini. Termasuklah macam Tuan Haji Zamri, dia terlewat sedikit dan dia bulan Jun. Saya approach dia tu lewat sikit sebab dia kluster lain tu. Dia bukan kluster B40 ni. Jadi alhamdulillah kita memberi peluang kepada semualah sebenarnya, bukan saja yang tanpa mengira pendapatan, jurang, dan semua orang boleh terlibat dalam perniagaan ni. Jadi kalau tanya saya kenapa memilih quantum metal, mudah saja jawapannya. Satu ialah kerana dia sah di sisi undang-undang. Kita hari ini kita berdepan dengan cabaran, dan masyarakat Melayu hari ini sangat terdedah dengan skim-skim yang tidak patuh undang-undang atau mudah disebut skim cepat kaya. Mudah sangat orang kita ni. Walaupun tak ada dokumen yang sah dari segi undang-undang, tak ada perjanjian dan tidak ada syarikat yang didaftarkan platform tu. Kadang-kadang hanya melalui ejen-ejen tertentu
Ada juga yang menggunakan selebriti ustaz-ustaz, nama ustaz didepankan sedangkan ustaz sendiri pun tak tahu dan orang pun tak cek dengan ustaz tu sendiri. Ada juga skim yang menggunakan wanita-wanita cantik dari segi profile picture dia approach melalui social media dan macam-macam cara lah. Jadi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita perlu mencari platform perniagaan yang patuh undang-undang. Jadi Content Matter merupakan reporting agency ataupun badan yang melaporkan aktiviti perniagaan dia kepada Bank Negara sebagai satu platform jual beli emas secara digital. Jadi itu jelas sekali. Yang kedua, kita lihat Content Matter ini ialah produknya ialah patuh syariah, dan pematuhan syariah ini bukan klaim oleh mereka sendiri tapi diberikan kelulusannya oleh Badan Patuh Syariah yang tersohor di Malaysia, iaitu ISRA. ISRA ni ialah badan ataupun body syariah body yang ditubuhkan oleh Bank Negara. Dan ISRA ni bukan sahaja terkenal di peringkat tempatan di Malaysia tapi di peringkat antarabangsa, sering mendapat anugerah-anugerah hebat di peringkat antarabangsa. Kemudian yang ketiga, kita lihat Content Matter ni merupakan satu syarikat yang berpengalaman ataupun mempunyai track record. Mereka telah membekalkan MAS dan produk ataupun platform digital mereka yang digunakan oleh bank-bank di Malaysia seperti Bank Muamalat, Alliance Bank, Affin Bank, dan mereka ini juga menggunakan bukan saja menggunakan platform Gold Eye tetapi mereka juga membeli emas daripada Content Matter, yang mana Content Matter bawa masuk ataupun import secara terus daripada Australia. Dan yang keempat, faktor yang menarik pada saya ialah aspek digitalnya. Hari ini kalau kita lihat pelaburan, especially yang melibatkan produk seperti emas ni, mana mungkin kita boleh membuat transaksi jual beli secara manual ataupun secara fizikal. Sebab kenaikan harga emas itu tidak menentu. Time dia, masa dia tidak menentu. Jadi kalau kita nak menggunakan kaedah fizikal, kita nak angkut emas pergi ke kedai, belum tentu kedai itu pula nak beli. Kemudian kedai pun nak cek dulu emas tu tulen tak tulen, mengambil masa juga. Ini emas harga tengah bagus ni kita nak jual. Kemudian bukan juga mestinya emas tu naik pada waktu operasi perniagaan. Kalau emas tu naik dalam pukul 10 malam, macam mana cara kita nak menjualnya? Jadi tak ada penyelesaiannya. Jadi inilah yang diberikan solution oleh Content Matter, platform digital yang membolehkan kita membuat jual beli emas secara langsung ataupun secara terus setiap masa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi ini merupakan satu solution yang diberikan oleh Content Matter. Kemudian yang kelima ialah produk GAE itu yang luar biasa dan hanya satu saja dalam dunia dan bukan satu dalam dunia itu saja, dia patuh syariah. Yang pertama di dunia yang menggunakan kaedah tawaruk murabah ataupun komoditi murabah, di mana dengan cara inilah kita boleh membeli emas dengan kuantiti yang banyak. Kita faham tadi, bila kita tengok graf tadi, harga emas ni naik antara dalam satu masa, dia lonjakan ni tidak setiap bulan naik lonjak terus 15%, 20%. Selang 2-3 bulan dia naik dalam 8%, 7%. Jadi dengan cara ini, kenaikan yang sikit-sikit ni, yang banyak kali setahun ni, 6%, 7%, kita berpeluang untuk mendapat keuntungan sebab adanya kaedah leveraging tadi tu. Dengan markup 3% yang Content Matter ambil untung daripada jual beli emas, yang paling rendah dalam dunia pada saya. Dari segi pembelian emas, hanya 3% markup, kita beli dengan harga yang agak rendah, dan apabila emas naik lebih daripada 3%, bila 4% saja dah 1%. Tapi 1% dengan konsep leveraging kita ni sangat berharga. Sebab 1% tu membawa keuntungan kepada 10%. Jadi inilah cara, kalau naik 2% jadi 20%. Jadi inilah cara untuk kita berpeluang mendapat kenaikan dan keuntungan berkali-kali dalam masa setahun
dengan kita menunggu kenaikan emas melebihi daripada 3%. Jadi memanglah macam yang Puan Normala tadi ataupun apa tadi yang tadi yang bertanya pasal macam kalau kita letak saja boleh ke kita untung? Memanglah tak boleh. Sebabnya itu dah jadi skim cepat kaya lah, maknanya kita mengharapkan pelaburan kita tu untung sendiri tanpa ada usaha kita. Jadi di sini memang perlulah usaha. Maknanya usaha kita ialah mengetahui produk ini dan mengetahui bila kenaikan harga emas turun naik emas tu, maknanya itu satu usaha kita dan ikhtiar kita. Dan sebab itulah produk ini patuh syariah, kerana dia tidak menjanjikan apa-apa pulangan berdasarkan masa ataupun peratus-peratus tertentu. Jadi kalau dah menjanjikan peratus pulangan ataupun jaminan pulangan, dia tidak jadi patuh syariah lagi. Jadi sinilah peranan syariah untuk nak memastikan supaya produk ini betul-betul memenuhi kaedah syariah. Kemudian yang kedua yang menarik di dalam platform Quantum Metal ni ialah peluang untuk kita menjana pendapatan selain daripada pelaburan tadi, ialah kita boleh menjana pendapatan sebagai usahawan ataupun sebagai entrepreneur. Maknanya dengan modal kita membeli satu unit emas $250 ataupun kira $1,000 dengan upah tawaruk dia yang lebih kurang $300,000, dengan modal $1,300 kita dah boleh menjadi peniaga emas ataupun saudagar emas, ataupun kita dah membuka kedai emas digital kita yang boleh kita buat operasi di mana-mana saja dengan menggunakan kita punya peranti kita, menggunakan handphone kita, gadget kita, menggunakan laptop ataupun menggunakan gadget-gadget yang lain yang boleh akses kepada internet. Jadi modalnya memang dah semua kita ni ada gadget internet, melambung dengan satu unit, kita dah boleh buka kedai emas dan kita dah boleh menjadi pemasar ataupun marketer ataupun menjadi dealer untuk kita memasarkan produk-produk yang menarik ini. Dan yang sudah tentulah pada saya produk yang paling menarik di sini ialah produk produk GAE kali 10 tadi tu yang menjadi orang kata apa, tumpuan ledakan pelabur-pelabur di Malaysia pada masa kini. Jadi ini pendapatan kita sebagai usahawan ataupun dealer ni tidak ada limitnya ataupun hadnya. Selagi mana kita rajin memasarkan produk ini dan orang melabur menggunakan link kita, maka setiap kali pembelian emas yang dibuat oleh klien kita, di situlah kita akan menjana pendapatan yang berterusan. Dan hari ini alhamdulillah masyarakat Islam di Malaysia khususnya telah menyedari bahawa emas merupakan satu pelaburan, pembelian emas merupakan satu pelaburan yang sangat stabil, dan dengan menggunakan kaedah GAE kali 10 ni mereka dapat menjana pendapatan pulangan yang lebih cepat berbanding dengan kaedah cara tradisional yang menyimpan emas secara one to one ataupun dengan kaedah tanpa leveraging tadi tu. Bayangkanlah kalau tanpa leveraging, naik emas 7-8%, mereka beli pula dengan harga yang spread ataupun markupnya tinggi. Kadang-kadang nak tunggu 1 atau 2 tahun baru mereka akan merasai pulangan yang substantial ataupun yang ketara lah. Nak dapat kurang-kurang 15 hingga 20% tu kadang-kadang mengambil masa 2 hingga 3 tahun. Itu dalam kaedah one to one produk-produk yang lain. Tapi dengan GAE kali 10, kita berpeluang untuk mendapat keuntungan lebih daripada 100% setahun. Bukanlah makna setahun terus tunggu pegang emas tahun terus, tapi dalam masa setahun kita boleh beberapa kali kita dapat untung. 2-3 bulan sekali macam baru ni kita dapat untung 20%. 2-3 bulan sekali dapat 20%. Ada baru ni sebulan pun boleh dapat 20%. Jadi maknanya ini peluang yang sangat berharga, dan peluang ini boleh dibuat secara bersama dengan ahli-ahli keluarga kita. Macam saya buat bersama isteri saya, anak-anak saya yang belajar di universiti, dan alhamdulillah kalau kita buat secara keluarga tu, dia punya semangat dia tu, dia punya gelombang dia tu lebih baiklah oleh kerana kita buat secara bersama. Dan dia sangat menyeronokkan dan dia boleh jadi satu aktiviti yang boleh menjadikan keluarga kita happening lah. Sebab hari-hari kita boleh bercerita topik ataupun isu ataupun perniagaan yang kita buat secara bersama. Jadi saya seru kepada semua yang berada dalam ni supaya dalam konteks ni
pengalaman saya dalam perniagaan ini, apapun yang paling pertama ialah kita mesti cepat mengambil tindakan, jangan berlengah-lengah. Ada peluang kita grab dan jalan terus. Kedua, mestilah kita kena berani, dan yang ketiga bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, kita kena menguasai bidang yang kita terokai ini. Kalau hari ini dalam Quantum Metal ni kita menyediakan kelas secara percuma tidak kurang daripada 3 kali seminggu. Hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Sabtu sekarang ni. Jadi alhamdulillah di dalam ni ada beberapa orang ni macam Puan Nora, Puan Norania Idris yang baru menyertai Quantum Metal ni kira-kira sebulan lalu. Alhamdulillah oleh berkat kesabaran, kerajinan beliau menyertai kelas-kelas yang kita buat ni, beliau dah menguasai bidang ni dan hari ini beliau telah mula mendapat pendapatan daripada bisnes ataupun peranan ataupun inisiatif beliau sebagai dealer pada Quantum Metal ni. Jadi saya berharap pada rakan-rakan lain yang baru menyertai ni, yang kali pertama ni supaya mulakan dengan pembelian 1 unit dulu, dalam masa yang sama belajar menguasai bidang ni, dan insya-Allah dalam masa 2-3 minggu tuan-tuan saudara semua boleh menyertai ini, tuan-tuan dah boleh lebih mahir untuk bercakap ataupun menerangkan kepada potensial kita. Jadi saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah pada semua yang hadir. Saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Zamri, moderator kita pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Jisa di atas perkongsian sambil-sambil bersukan pada malam ni, sempat lagi bersama dengan kita pada malam ni. Saya tengok di chat box tu sudah tak ada lagi soalan-soalan yang timbul. Kalau masa masih ada, Rosdan pun masih lagi bersama dengan kita. Silakan kalau tuan-tuan dan puan masih lagi nak tanya apa-apa. Ni kita belum lagi masuk ke dalam bab mencari orang, kita mengimpen orang belum lagi kan? Dia macam Tuan Ji Sah sebut tadi Puan Nomala, kita ada malam-malam tu kita fokus kepada tajuk-tajuk itu sebab kita tidak berhasrat untuk nak meletakkan semua maklumat dan juga tugas kita tu pada satu malam, sebab kita segmentizekan, ada yang reseller, ada yang business opportunity punya presentation, ada yang berkaitan dengan technical dan juga fundamental analysis harga emas. Jadi sebab itu kalau nanti Puan Nomala boleh semak dengan pengenal Puan Nomala tu untuk kita bagi jadual-jadual pada malam-malam yang kita tetapkan, dan juga presentation ini datang daripada pelbagai kumpulan. Jadi cuma semua menuju kepada matlamat dan juga maklumat yang sama. Itu respon awal saya. Mungkin Rosdan ada pandangan lain, silakan. Puan Normala ni pengenalnya saya lah. Oh, okey. Apa nama hari tu, yang hari Jumaat tu Puan Normala, yang kita presentkan pasal structure commission reseller di Quantum Metal ni. Jadi setiap hari Jumaat biasanya kita akan present bab percentage yang kita boleh dapat lah apabila kita close deal, buat orang beli JE10X ni, begitu. Tapi secara ringkasnya lah saya buat ringkasan. First, pertama sekali step untuk kita jadi reseller. Reseller ni merangkumi kebanyakan panggilan-panggilan level di dalam Quantum Metal ini. Jadi pertama, reseller yang pertama adalah introducer. Jadi first kita perlu jadi introducer dulu dengan belian JE10X, maka kita dah boleh jadi introducer. Manfaatnya, benefitnya kita boleh dapat 2% commission apabila ada orang beli JE10X. Apabila kita sendiri top up pun kita boleh dapat 2% tadi. Maknanya commission untuk diri sendirilah. Selepas jadi introducer, kita boleh jadi dealer pula. Dealer ini syaratnya kita perlu ada 5 orang at least minimum yang berdaftar bawah link kita. Setelah itu kita perlu ada jualan lebih kurang dalam 30,000 ataupun 30 unit JE10X, dan tak termasuk dengan pelaburan kita sendiri. Pelaburan kita sendiri bukan dikira sebagai jualan lah, dikira sebagai pelaburan sendiri. Tapi kalau kita ada
kita ada jualan lebih kurang 30 unit dan minimum 5 orang, maka kita dah boleh jadi dealer. Jadi dealer ni pula daripada tadi 2% sahaja, dealer boleh dapat 7%. 7% setiap kali ada orang beli JE10X, kita boleh dapat 7%. Setiap kali kita top up investment kita pun kita akan dapat 7% itu tadi untuk diri sendiri. Begitulah secara ringkasnya. Tapi secara terperinci kita biasanya akan khususkan pada slot hari Jumaat itu nantilah. Terima kasih Tuan Haji Zamri. Soalan last ni Rusdan. Puan Ros tanya bagaimana ni okey, Rusdan dah jawab tadi Okey, semuanya dah ada yang berminat itu insya-Allah. So kalau tak ada apa-apa, boleh kita end session Rusdan dah menghampiri 11 malam ni. InsyaAllah boleh. Kalau nak buka lagi satu soalan lagi bolehlah Tuan Haji. Boleh kan? Silakan. Soalan lagi, silakan. Okey, dari Tuan Nas, untuk dapatkan 10K tu termasuk pembelian GSA juga ke? Okey, untuk Tuan Nas, untuk pembelian GSA tidak dikira di sini. Jadi Quantum Metal hanya khususkan hanya pembelian GAE sahaja. GAE 10X, GAE 10 kali ganda dan GAE 5 kali ganda sahaja dikira di dalam jualan kita itu tadi. Yang 30 unit, 30,000 jualan kita itu tadi. Tak termasuk upah gandaan 3.5% itu tadilah. Maknanya hanya nilai emas. Kalau nilai emas yang gandaan itu dah mencukupi 30,000, maka kita dah boleh jadi dealer. Begitulah. Lepas jadi dealer ini, kita ada training yang di-conduct oleh Quantum Metal sendiri selama 2 hari secara Zoom sahaja. Dan kita ada dealer fee lah. Lebih kurang dalam RM300. Perlu transfer GSA kepada Quantum Metal. Dan kita akan dapat merchandise dari segi t-shirt, lanyard, official dan juga sertifikat. Okey, begitu. Okey. Silakan kalau ada yang lain lagi. Fadil, silakan Fadil. Boleh angkat tangan kau boleh. Silakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera Tuan Haji Zamri, abang muda kita Tuan Rosdan, Brother Rosdan, Bro Rosdan ni kalau kat kampus. Okay, pertama-tamanya alhamdulillah syukur. Memandangkan saya ni baru saja ceburi dan memasuki bidang ni. Boleh Tuan speaker kita bantu buat sedikit simulasi. Kalau ikut kepada perkongsian tadi, kurang lebih paling short sekali dia punya investment 3 bulan. Okey. Yang saya dengar tadi. So kita mengandaikan saya baru masuk 3 hari lepas untuk satu unit lah. Okey. Satu unit so gandaan dia dapat 10,000 kan. So boleh tak Tuan buat sedikit pengiraan simulasi supaya kita nampak open and then close, tutup tu kan. Jadi kalau sekiranya 3 bulan, katalah 5 bulan lah dengan anggaran 10%. Jadi Tuan boleh tunjukkan secara ringkas kepada Okey. Terima kasih. Saya tak boleh nak jangka harga emas bila nak naik 10% tu. Cuma kalau kita lihat dekat ni dekat graf emas yang Tuan beli 3 hari lepas, maknanya 11, 31, 30, 29 Oktober lah kita buat ni buat ringkasan di sini. Maknanya 29 Oktober di sini. Okey, Tuan beli di sini. Tak pastilah mungkin di atas ini ataupun masa turun ni. Kalau Tuan beli waktu di atas ini, maknanya Tuan memang belum ada apa-apa keuntungan lah sebab dia baru turun baru ni. Dia baru turun dan baru naik dalam macam ni Jadi dari segi pelaburan Tuan sebenarnya, pelaburan Tuan dah berkurang 0.3 ataupun 3%. 3% dah loss lah. Kemudian Tuan perlu kalau nak dapat 10%, Tuan perlu naik lebih kurang dalam dari sini tadi sehingga
harga emas naik 13%. Sebab apa? Sebab di JE10X kita dikenakan spread iaitu 13% kan. So kalau kita lihat, okay, tuan perlu tunggu harga emas naik lebih dari 2000 ni, 2016 USD per ounce. Jadi satu dunia ni biasanya kita guna per ounce lah. Tetapi di Malaysia kita popular dengan gram. Jadi 1 ounce ni sebenarnya 31.1 gram. Jadi untuk kita jadi kita tak tahu nak dapat jangkaan bila harga emas nak naik lebih dari 2000 ni, 2000 USD per ounce ni, tetapi harga emas sebenarnya dia pernah capai pada paras pada paras USD 2077 USD per ounce. Jadi macam saya katakan tadi, harga emas ni dia pasti akan capai lebih daripada apa yang pernah capai. Jadi dari segi time frame-nya saya tak dapat nak jangka bila nak dapat 10% tu. Tetapi memang boleh jadilah, mungkin tak pasti. Mungkin akhir tahun ni, mungkin tahun depan dan mungkin 2 tahun lagi, kita pun tak tahu. Macam tu. Macam mana Tuan Fadil? Menjawab ke? Alhamdulillah menjawab. Bermakna 10 plus dengan 3% spread tu lah Betul. untuk memastikan kita dapat jumlah yang kita letakkan target 10% tu lah. Betul. Maknanya setiap kali ada kenaikan tu kita kena tolak dulu 3%, baru kita untung. Kalau kurang dari 3%, maknanya dari segi pelaburan kita ni di JAE belum untung lagi lah. Lagi satu, kalau kita lihat kalau kita lihat harga emas dekat sini. Barang siapa yang beli pada bulan 6 baru ni, pada waktu tinggi ni, memang ramai yang beli ni. Termasuk Haji Zamri lah. Haji Zamri pun ada yang beli, saya pun ada juga beli. Kalau lihat harga emas turun 6.7%. Di mana di JE10X ni sebenarnya dia dah rugi. Tolak spread tadi 3% kan. 3% tambah lagi dengan 6% ni, tambah dengan 6% lebih kurang dalam 9%. 9% ni penurunan harga emas, maknanya dalam pelaburan JE dia dah lost 90% lah. Bahkan ada yang negatif kalau kita lihat waktu bulan 6 ni pernah turun sampai ni. Pernah turun sampai paras ni 11% tuan-tuan dan perempuan. Kalau 11% dalam JAE kita tolak dengan kita kali dengan 10, jadi 110%, tambah lagi dengan spread 3% tadi 14%, maknanya kita dah lost 140% negatif. Tetapi di quantum metal kita tidak dikenakan apa-apa margin call lah. Kita hanya tunggu saja sehingga harga emas naik semula. Gitu. Jadi strategi di dalam JAE ini perlulah kita untuk buat layering. Maknanya janganlah kalau kita ada beberapa amount of money ni, contohnya ada 50 unit kita ada peruntukan untuk beli JAE ni, terus kita beli 50 unit dekat bulan 6 ni. Tak lama kita nak tunggu harga emas naik balik ni sehingga paras bulan 6 ni. Tetapi yang bagusnya kita buat strategi, kalau kita ada 50 unit peruntukan, jangan letak semua 50 unit. Bolehlah letak 5 unit dulu ke ataupun 10 unit dulu. Kemudian sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak jangka. Kita melabur dengan harga yang kita tak boleh nak jangka bila naik turunnya. Kemudian bila turun di sini, kita beli lagi 5 unit, beli 10 unit. Dan turun di sini pun kita ada peluang untuk membeli, di sini pun boleh ada peluang, di sini ada peluang. Jadi berbanding orang yang beli 50 unit terus di sini, apabila dah turun di sini, dia dah rugi banyak dan dia tak ada peluang untuk top up. Berbanding orang yang beli di sini. Bila harga emas naik di sini dan dia boleh terminate dah. Maknanya harga emas dah naik 5%, dia dah untung 20%, tolak dengan 3% spread. Begitu. Itulah sedikit sebanyak tuan. InsyaAllah. Faham. Itulah Fadil Terima kasih banyak-banyak. So saya dapat kat situ tu point baru saya faham yang holding power tu lah. Betul. Holding power, dan juga saya faham yelah waktu kita beli mungkin unit yang kita beli tu jatuh, tapi waktu
waktu jatuh tu kita pula beli yang unit yang baru pula. Itu mentality investor yang ada lah. Jadi knowledge, ilmu tu saya percaya mungkin bila lagi tebal, lagi banyak, lagi meyakinkan lah. Tapi apapun bila berdasarkan, bersandarkan kepada physical mass, insyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Fadil. Waalaikumsalam. Okey. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Tak apa, cuma malam ini bukanlah segala-galanya kita bagi pada semua. Dia mungkin ada beberapa malam besok ada lagi dengan topik yang berbeza, mungkin persembahan yang lebih berbeza, orang yang berbeza mungkin akan memberi kefahaman kepada kita. Jadi kita jangan berhenti belajar sebab dunia tidak pernah berhenti untuk mengajar kita, insya-Allah. So kalau tak ada apa-apa, kita akhiri majlis kita, sesi kita pada malam ini dulu dengan ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Sampai ke saat ini masih lagi ada 32 orang, dan juga kepada presenter muda kita Saudara Rusdan Muhammad Saha yang sempat memberi masa kepada kita pada malam ini, juga kepada Tuan Haji Saha Muhammad Din yang sempat untuk berkongsi overview dan juga pengalaman beliau bersama dengan QM, dan juga mereka-mereka yang sempat bertanyakan soalan pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.